Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, dzil quwwatil mubin, wadis siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safwatuhu min khalqihi wa khatamu rusulihi wa anbiya'ihi. Tarakana 'alal mahajjatil bayda, layliha kanahariha, la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wat tuqa wa man tabi'ahum bi ihsan thumma ihtada. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di hari yang berbahagia ini, tidak kira di mana kisah ini dapat didengar, saya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan menerokai sejarah penciptaan manusia yang pertama di muka bumi ini, dan juga rahsia tipu daya syaitan terhadap manusia, diikuti dengan beberapa tips dan panduan untuk menjauhkan diri daripada tipu daya iblis. Nabi Adam alaihi salam merupakan sebagai manusia yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan beliau ini dimulai dari dialog yang berlaku di antara Allah dan juga para malaikat yang dirakamkan di dalam Al-Quran, yaitu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Surah Al-Baqarah ayat 30. Tetapi para malaikat merasa hairan dan terkejut mendengar kabar ini, kerana yang akan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini tentulah tidak menyamai kesucian para malaikat yang begitu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala sepanjang masa bersedia untuk meniupnya, hanya menunggu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil sentiasa standby. Tetapi kita tanya diri kita ini, adakah kita dah standby untuk menghadapi hari kematian? Mendengarkan firman tersebut, para malaikat berfikir sejenak lalu berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapakah engkau hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan memuliakanmu. Tentu di antara kita ini tertanya-tanya, kenapa para malaikat ini merasa bimbang sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum lagi mencipta manusia yang disebutkannya itu. Tetapi awal-awal lagi mereka sudah menyangka yang bukan-bukan. Sebenarnya para malaikat benar-benar bimbang kerana sebelum Allah mencipta Nabi Adam alaihi salam, Allah terlebih dahulu telah menciptakan jin, dan mereka ini pula selalu membuat kerosakan dan sentiasa menumpahkan darah. Maka Allah mengutus para malaikat untuk membunuh mereka. Jadi malaikat merasa susah hati, merasa bimbang kalaulah manusia yang akan Allah ciptakan ini nanti akan mempunyai sifat ataupun perangai seperti jin tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab kebimbangan para malaikat itu dengan berkata, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Semua peristiwa ini telah dirakamkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah mencipta Nabi Adam alaihi salam daripada tanah hitam dalam bentuk manusia. Lalu Allah merubahnya secara bertahap. Kemudian ditiupkan roh kepadanya.
Allah menyebut walaqad khalaqnal insana min salsalim min hamma'im masnun. Surah Al-Hijr ayat 26. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yakni Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai menghormatinya. Sujud yang dimaksudkan di sini ialah dalam erti memuliakan, bukan sujud beribadah ataupun bukan sujud menyembah. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Keseluruhan malaikat telah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali iblis yang menolak untuk sujud. Istakbara wa kana minal kafirin, kerana dia menyombongkan diri dan sesungguhnya dia termasuk golongan yang kufur. Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kekuasaanku ini? Iblis menjawab dengan suatu perkataan yang buruk, penuh keangkuhan, iaitu ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya kerana engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan dia, yakni Adam, engkau ciptakan daripada tanah. Begitu angkuh, begitu sombongnya iblis laknatullah. Iblis merasakan ia lebih mulia, lantaran itulah dia menunjukkan rasa takabur yang berlebihan. Jawapan angkuh daripada iblis itu menyebabkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah mengusir iblis keluar daripada syurga dan melaknatnya untuk selama-lamanya sampailah hari kiamat kerana kesombongannya itu. Ini terkandung di dalam ayat 78. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari syurga. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diusir dan sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Semuanya ini kita dapat lihat di dalam surah Sad sekitar ayat 73 hinggalah ayat 78. Kemudian iblis laknatullah ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditangguhkan hukumannya itu sampai hari kiamat kelak. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya itu di dalam firman-Nya, innaka minal munzarin. Sesungguhnya kamu termasuk dalam kalangan mereka yang diberi penangguhan. Dan sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penangguhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada iblis laknatullah adalah bertujuan untuk menguji di antara kita ini mana yang beriman, mana yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang terkandas termakan di pujuk rayu iblis dan syaitan itu. Tetapi ingatlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iblis telah bersumpah di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Sad ayat 82. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kekuasaan engkau ya Allah, akan aku sesatkan seluruh mereka. Dan Allah sebut lagi, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sumpah iblis ini Allah rakamkan di dalam Al-Quran yang bermaksud, kerana engkau telah menghukum aku tersesat, kata iblis, aku benar-benar akan menghalangi mereka daripada jalan engkau yang lurus. Lalu ulama tafsir mengatakan bahawa huruf ba pada kalimah fabima ini bermaksud sumpah. Iblis bersumpah untuk membalas dendam terhadap Adam dan juga segala zuriat dan keturunannya, termasuklah kita ini, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata iblis, kemudian aku akan mendatangi mereka ini daripada arah depan, daripada arah belakang, daripada arah kanan dan juga daripada kiri mereka.
Aku akan goda seluruh keturunan Adam ini. Aku akan godakan semua manusia ini. Aku akan sesatkan mereka daripada segala penjuru, agar mereka juga akan masuk ke dalam api neraka sekali dengan aku. Lantaran itulah kita sepanjang masa ini perlu sentiasa berhati-hati, perlu sentiasa berwaspada terhadap tipu daya syaitan. Kerana mereka ini bukan musuh Nabi Adam sahaja, tetapi musuh kita sepanjang masa sampailah tibanya hari kiamat nanti. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Iblis tidak menyebut arah atas kerana ia sekali-kali tidak dapat memisahkan antara hamba dengan rahmat Tuhannya. Sementara Iblis tidak menyebut pada arah bawah kerana ia tidak suka melakukannya sebab sifat takaburnya itu. Kan kita dah tahu bahawa orang-orang yang sombong ini asyik memandang di atas sahaja dan mereka tidak mahu memandang ke bawah. Serangannya ini adalah banyak daripada arah hadapan dan juga daripada arah belakang. Sementara pada arah kanan dan kiri manusia, iblis ini akan merasa agak lemah kerana manusia dipelihara oleh malaikat pencatat amalan. Seterusnya kita perhatikan pula firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam surah Al-A'raf sekitar ayat 13 hingga 18. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat, iaitu mengesahkan Allah, mentaatinya serta melahirkan kesyukuran. Maknanya iblis menaruh dendam yang begitu kuat. Ia berjanji, ia bersumpah sepanjang masa yang ia akan menggoda kita supaya kita ini tidak menjadi hamba yang bersyukur, supaya kita tidak menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, muslimin dan muslimat sekalian, Ibnu Katsir menyebut terdapat hadis tentang doa memohon perlindungan daripada penguasaan syaitan ke atas manusia melalui arah-arah yang telah kita sebutkan tadi. Beliau telah membawa sebuah hadis yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan doa ini, yaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wahfazni min bayna yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika Allahumma an ightala min tahti. Yaitu artinya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon darimu keampunan dan kesejahteraan terhadap agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, ya Tuhanku, tutuplah keaibanku, kurniakanlah keamanan ke atasku dari ketakutan. Peliharakanlah diriku dari arah depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Dan aku memohon perlindungan darimu, ya Allah, dari dibinasakanku melalui bawahku. Ini adalah doa yang bagus untuk kita amalkan untuk menghindari daripada gangguan iblis dan syaitan. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qala khruj minha mad'uman madhura. Allah berfirman, keluarlah kamu dari syurga itu sebagai orang yang terhina lagi terusir. Bermaksud, keluarlah kamu daripada syurga, wahai iblis laknatullah, dengan celaan dan dalam keadaan yang dihalau, dalam keadaan yang dihina. Seterusnya Allah berpesan kepada kita semua, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu daripada kalangan manusia, aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semua, daripada kalangan kamu dan juga daripada kalangan manusia.
Seterusnya Allah menyebut lagi, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istri kamu di dalam syurga yang indah ini. Bermaksud, setelah Allah keluarkan iblis daripada tempatnya di atas langit, Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, diamlah kamu, tinggallah kamu dan Hawa ini di dalam syurga. Apabila Nabi Adam alaihissalam mendiami syurga yang penuh dengan keindahan itu, beliau merasa sunyi. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala memahami kesunyian yang berdetik di dalam hati Nabi Adam. Lalu Allah menciptakan Siti Hawa dan dikahwinkan mereka ini. Maka bergembiralah mereka, bersenanglah mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Makanlah kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, buah-buahan dari mana yang kamu suka, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Lalu kamu berdua akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Bermaksud, Allah Subhanahu wa taala telah mengharuskan kepada Adam dan istrinya Hawa untuk memakan semua buah-buahan yang ada di dalam syurga kecuali satu pohon sahaja. Maka ketika iblis mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ini, iblis merasa seronok kerana dengan adanya larangan ini, iblis akan mencari jalan bagaimana untuk memperdayakan Adam dan Hawa supaya mereka makan buah larangan tersebut. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain atau takuna minal khalidin. Maka syaitan pun membisikkan kejahatan kepada kedua-duanya untuk menampakkan apa yang tertutup dari aurat keduanya. Lalu syaitan telah berkata kepada Adam dan Hawa, Tuhan kamu tidak melarang kamu berdua dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang khalidin, orang yang kekal di dalam syurga. Iblis melaksanakan tipu dayanya ini kepada Adam dan Hawa. Dikatakan kepada Adam dan Hawa ini, buah ini begitu lazat dan kamu tidak dibenarkan memakan buah ini. Kalau kamu makan buah ini, rupa-rupanya ada rahsia untuk hidup abadi. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal abadi di dalam syurga. Kata iblis, sebab itulah Allah melarang kamu daripada menghampiri pokok ini. Dan kata iblis lagi, Allah hanya melarang kamu menghampiri pokok ini, tetapi Allah tak sebut pun yang dia melarang kamu daripada memakan buah larangan ini. Demikianlah iblis melaksanakan tipu daya demi tipu daya. Dan kata Al-Qurtubi, syaitan pun membisikkan kejahatan kepada keduanya. Menurut sebahagian ulama, bisikan tersebut adalah daripada luar syurga. Kan tadi kita sudah menyebut bahawa iblis telah diusir keluar daripada syurga? Maka ulama mengatakan bahawa bisikan tersebut adalah daripada luar syurga yang dihantarkan melalui seekor ular. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan Nabi Adam dan Hawa mendiami syurga serta memakan buah-buahannya, kecuali buah dari sejenis pohon ini, iblis pun merasa dengki terhadap mereka. Ia akhirnya berusaha untuk memperdayakan serta membisikkan kejahatan untuk melucutkan segala nikmat dan pakaian yang cantik, perhiasan yang cantik yang mereka dapat daripada Allah di dalam syurga tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada Nabi Adam, telah berkata kepada Nabi Adam, kenapa kamu memakannya sedangkan aku telah melarang kamu daripada melakukannya? Jawab Nabi Adam, aku telah dipengaruhi oleh Hawa. Hati aku menjadi lembut dengan pujuk rayu daripada Hawa. Lalu Allah bertanya kepada Hawa, kenapa kamu mempengaruhi Adam? Jawab Hawa, aku telah dipengaruhi oleh seekor ular.
Allah bertanya pula kepada ular tersebut, kenapa kamu menyuruh Hawa melakukannya? Jawab ular, iblis yang memerintahkanku, lalu aku tergoda dengan tipu dayanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Hawa, aku akan menjadikan kamu haid setiap bulan, seperti mana kamu telah melukakan pokok tersebut. Sementara kamu, wahai ular, aku akan potongkan kaki-kaki kamu, dan aku akan menjadikan sesiapa yang bertemu dengan kamu akan memukul kepala kamu. Sementara kamu, wahai iblis, kamu akan dilaknat berterusan daripadaku. Adam dan Hawa tergoda dengan pujukan iblis itu kerana iblis telah bersumpah, dan ini kita dapat saksikan di dalam surah Al-A'raf ayat 21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku termasuk dari kalangan mereka yang memberi nasihat kepada kedua kamu. Iaitu iblis bersumpah dengan nama Allah untuk menguatkan tipu dayanya kepada Adam dan Hawa. Dan ia adalah makhluk pertama yang bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah. Bahkan ia adalah makhluk yang pertama menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadallahuma bighurur, maka syaitan pun memujuk kedua mereka untuk memakan buah dari pohon tersebut dengan tipu dayanya untuk menjatuhkan mereka ke lembah kebinasaan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iblis telah menipu mereka dengan sumpahnya, sedangkan Adam dan Hawa ini menyangka sesiapa pun tidak akan bersumpah bohong dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma dhaqash syajarah, apabila kedua-duanya telah merasai buah daripada pohon tersebut, badat lahuma sawatuhuma, maka mereka berdua pun nampaklah aurat kedua mereka, yakni pakaian mereka, perhiasan mereka terlucut daripada jasad mereka. Ketika ini bergemalah suara murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekujur tubuh Adam dan Hawa ini menggeletar, dan mereka rasa malu yang amat sangat kerana aurat mereka telah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu, kerana mereka telah melanggar arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wa tafiqa yaqsifani alaihima min waraqil jannah, dan mulalah Adam dan Hawa ini menutupi aurat mereka itu dengan daun-daun di dalam syurga. Nabi Adam dan Hawa memetik daun-daun di dalam syurga serta mencantumkannya untuk dijadikan pakaian buat menutupi aurat mereka itu. Menurut Ibnu Abbas lagi, daun-daun tersebut ialah daripada pohon tin. Diriwayatkan bahawa setelah aurat Nabi Adam kelihatan, beliau berkeliling meminta daun-daun daripada bermacam-macam pohon yang ada di dalam syurga, tetapi kesemuanya menolak permintaan Nabi Adam kecuali pohon tin. Lantaran itulah Allah telah membalas pokok tin ini dengan dijadikan kulit serta isinya lazat dan bermanfaat. Ia juga dijadikan berbuah 2 kali dalam setahun. Wanadahuma rabbuhuma, kemudian Allah memanggil mereka dan menegur mereka dengan berkata, alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon tersebut, dan aku telah katakan kepada kamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Persoalan yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam masalah ini adalah untuk sebagai menguatkan bahawa Allah telah melarang, kenapa dilakukan juga, dan bukanlah ayat ini hendakkan kepada jawapan daripada Adam dan Hawa.